Kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bawa perbincangan kepada dunia TVET. Hari ini tetamu kita akan memperincikan mengenai GMI pemangkin TVET Jerman. Jadi kita ada Profesor Insinyur Dr. Azmi Hassan merupakan pengarah urusan Jerman Malaysia Institute atau ringkasnya GMI, bercerita tentang TVET GMI Mara. Terima kasih Profesor. TVET, right? Jerman. TVET, dia gabungan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak RTM yang sudi menjemput saya mewakili German Malaysia Institute untuk berkongsi pengalaman dan juga berkongsi idea berkaitan dengan TVET. Terima kasih. Memangnya TVET merupakan idea yang datang cetusannya juga daripada Jerman itu sendiri. Kerana kerancakan industri berasaskan TVET di sana. Mungkin sebelum kita mulakan perbincangan, Prof, kita boleh cuba untuk sekali lagi mengubah stigma berkaitan dengan TVET ni. Orang kata TVET ni mungkin untuk mereka yang tidak dapat kelulusan akademik yang sempurna dan adalah pilihan kedua. Pandangan Prof. Ya, okey. Guten Morgen, Malaysia. Okey, pertama mungkin saya akan ambil peluang sedikit untuk menceritakan berkaitan dengan GMI. Sebenarnya GMI, German Malaysia Institute ini sudah lama beroperasi sejak daripada 28 tahun yang lepas. Merupakan satu projek strategik antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Jerman. Kerajaan strategik di antara kerajaan Malaysia ini diwakili oleh pihak MARA dan juga diwakili oleh pihak Jerman iaitu MGCC, di Malaysia German Chamber of Commerce. Dua badan yang sangat penting untuk mempromosikan pengajian TVET. Sebenarnya perkataan TVET ini sebenarnya sudah lama kita laksanakan di peringkat GMI. Kalau saya sebutkan di sini, bila kita promote pada tahun 1992 lagi, kita telah beroperasi, kita mempromot ataupun mempromosi German Vocational Training, ataupun lebih dikenali sebagai di German Dual Vocational Training. Kita telah beroperasi. Di GMI kita, kalau lihat dari segi bilangan TVET, sebenarnya kita telah menghasilkan lebih daripada 12,000 graduan di peringkat diploma. Jadi untuk kalau kita katakan bahawa TVET itu tidak begitu diterima, saya rasa mungkin benda itu satu stigma yang saya rasa mungkin boleh diperbaiki di sini. Jadi di GMI juga kita telah mengadakan, asalnya kita melaksanakan dua program yang penting. Kita sebut sebagai di Production Technology dan juga Industrial Electronics. Mungkin dalam bahasa kita semudah ialah kejuruteraan mechanical dan juga kejuruteraan electrical di situ. Kita mempunyai 11 Diploma of Engineering Technology yang khusus yang berkaitan dengan TVET. Kita telah laksanakan di GMI, dan sebahagian daripada itu juga kita juga mempromosi di GMI iaitu program untuk pra-persediaan pelajar pergi ke belajar di universiti di Jerman. Juga kita ada program tersebut yang khusus kepada program persediaan. Dan yang ketiga, kita ada program yang kita panggil di German Dual Vocational Training khusus kepada pelajar yang berada di industri. Dia masanya mungkin lebih banyak berada di industri. 70% masanya berada di industri, hanya datang ke institut di GMI hanya 30% untuk memahami aspek-aspek teknikal dan juga akademik di situ. Jadi ada 3 jenis program yang kita laksanakan, yang khusus semua itu memang berkaitan dengan program TVET itu sendiri. Di situ. Sekali pandang saya rasa kita sudah boleh melihat apakah itu TVET. Tetapi dalam pada kita menerangkan kepada pihak ibu bapa tentang apakah sebenarnya peranan TVET itu sendiri, mungkin Prof boleh memberi lebih banyak butiran untuk mereka fahami tentang TVET. Okey, dia TVET dalam dua perkataan yang penting, technical and vocational. Education and training. Ada dua perkataan yang penting di sini. Mungkin saya akan jelaskan perkataan vocational itu sendiri dulu. Di mana dia berkaitan dengan aspek-aspek kemahiran hidup ataupun di technical skills yang diperlukan di situ. Jadi kita gabungkan ilmu ataupun knowledge, technical skill, kemahiran hidup tersebut dengan aspek-aspek teknikal. Mungkin saya terangkan di sini Mungkin ramai akan lihat agak apa yang dimasukkan dengan TVET itu. Saya bagi contoh dalam GMI kita
menjalankan program berkaitan dengan industri pembuatan. Contoh mungkin saya boleh bagi ialah skills untuk mengendalikan mesin. Ya, kita sebut, mungkin saya gunakan perkataan agak teknikal, kita sebut sebagai di CNC precision machining, pemesinan catu kepada di computer numerical control. Pelajar diberikan pendedahan bagaimana untuk mengendalikan mesin yang canggih ini, ya, CNC mesin ini jangan canggih, dia mempunyai kaedah-kaedah tertentu untuk mengendalikan mesin. Tapi dalam waktu yang sama, selain dia dapat mengendalikan mesin tersebut, ya, kita akan terapkan knowledge technical. Jadi knowledge technical ni apa maksudnya? Knowledge technical ni bermaksud kita memberi pendedahan fundamental science kepada pelajar tersebut. Jadi bila dia mengendalikan mesin, dia faham. Contohnya untuk mesin metal ataupun logam, for example, dia mempunyai knowledge ataupun ilmu yang berkaitan dengan karakteristik of logam tersebut. Jadi dia kena tahu di situ, ya. Dia kena memahami fundamental science, maksudnya ciri bahan logam, bagaimana dia berinteraksi. Jadi bila dia melaksanakan program kemahiran untuk memesin logam tersebut, dia tahu, okey, untuk pastikan bahawa proses pemesinan tersebut berjalan dengan efisien dan baik. Itu contoh pertama. Ataupun dalam satu bidang yang mungkin juga kita perpuri di JMI ini ialah bidang industri electronics. Mungkin biasa dalam bahasa kita sebut sebagai di bidang robotics contohnya, ya, mungkin Terence dan tahu, ya, bidang robotics, ya. Kita juga mempunyai fasiliti atau kemudahan-kemudahan untuk kita bentuk kemahiran untuk menjalankan robot secara automatik di situ, ya. Tetapi dalam waktu yang sama, ya, selain dia mempunyai kemahiran untuk mengendalikan robot, buat program robot, tapi kita juga memberikan fundamental science knowledge untuk pelajar tersebut untuk memahami macam mana the mathematics dalam robot tersebut. Itu penting, ya. Jadi kalau contohnya macam kita tahu robot tersebut akan bergerak daripada point A ke point B, contohnya, ya. Dia kena tahu coordinate system, ya, sistem matematik itu koordinat daripada kedudukan A ke kedudukan B. Bagaimana perubahan kedudukan X, Y dan Z, ya, dalam robot tersebut. Dan sebenarnya melibatkan pengiraan matematik yang sangat complicated kepada robot tersebut. Jadi knowledge itu memang kita beri juga kepada pelajar. Bukan setakat itu, dalam robot kita ada mempunyai contohnya mempunyai mesin ataupun motor di situ. Jadi kita juga memberi pendedahan kepada pelajar, selain motor itu bergerak, tapi bagaimana functionality of motor tersebut bergerak juga kita ajar kepada pelajar. Sekarang banyak institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus TVET, tapi kalau kita lihat dari GMI itu sendiri ada perkara yang mungkin lebih unik daripada institusi lain, dan kebudayaan mereka juga pasti menjadi tumpuan pelajar, bakal-bakal pelajar, kerana mereka mahu selepas tamat saja pengajian nanti mereka boleh mendapat pekerjaan. Ya, okey, ini dari segi unik GMI sebab kita sebut tadi German Malaysia Institute. Kenapa Jerman? Soalan aja, kenapa Jerman, ya? Dan kita tahu dalam konteks vocational training memang Jerman ni memang agak terkehadapan, ya, di situ. Dan di sini kita bila kita bangunkan kita punya program di GMI, ya, kita memberi fokus kepada di training yang berkaitan dengan vocational di Jerman itu sendiri. Memang kita punya program yang sama, ya. Kita menggunakan kaedah di Jerman itu lebih kepada program di University of Applied Sciences ataupun Hochschule di Jerman. Jadi program-program yang kita jalankan, ya, memang unik berkaitan dengan teknologi di Jerman, ya. Itu memang saya boleh bagi garanti memang agak unik. Itu satu. Dan yang keduanya ialah kaedah pembelajaran kita di JMI. Kita memberikan penekanan supaya pelajar ini berada dalam bilangan yang terhad, yang kecil, ya. Jadi masuk interaction pelajar dengan equipment dan juga interaction dengan pensyarah ataupun kita panggil TTO di Technical Training Officer di JMI ini. Interaction is almost one to one dengan equipment. Memang sebenarnya tidak ada di tempat institusi pengajian yang lain. Ya, kalau kita, sebab saya pun pernah berada di Universiti Awam sebelum ini. Kaedah pengajaran kita ialah kita mengadakan pengajaran dalam bilik kuliah. Seterusnya kita pergi ke makmal untuk menjalankan praktikal. Dalam JMI kita menjalankan kuliah itu terus dalam
dalam makmal. Jadi maksud direct interaction dengan equipment, latihan-latihan itu kita terus sampaikan. Di situ memang ada agak unik. Dan yang keduanya ialah kita nak pastikan bahawa program di GMI ini is student centered dan holistik dari segi aspek pembangunan kemahiran dan juga skill set yang ada di sini. Kita gunakan kaedah 3P di GMI. Ini agak unik. 3P ini ialah pertama ialah di product design. Minta maaf ini problem definition asalnya 3P yang pertama. Yang keduanya kita beri problem di product design. Yang ketiganya kita bagi aspek production. Jadi pelajar mendapat pendedahan yang direct dalam problem definition, memahami masalah dalam industri, dia akan membangunkan produk yang baru dan seterusnya digunakan produk tersebut dalam industri. Itu kita punya kaedah kita. Ya, di situ. Baik, terima kasih kita ucapkan Prof kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan itu dia satu penerangan yang terperinci tentang keunikan GMI dan juga bagaimana mereka membantu untuk melahirkan tenaga kerja dalam Malaysia dengan cara yang tersendiri.